Tempat kisi bertugas tanah perkuburan yang dipanggil sebagai Kopi Hill ataupun Bukit Brown. Bila pertama kali nak masuk tu memang kisi berat hati. Berkali-kali lalu tak pernah pun mempunyai keberanian untuk pandu masuk ke dalam. Sampailah kisi isteri saya benar-benar nak masuk, saya kuatkan semangat, saya pandu masuk ke dalam. Masuk dalam kisi, lorongnya punya kecil tempat kereta lalu ni, dan ia hanyalah one way, kena buat satu pusingan. Dalam keadaan saya memandu perlahan-lahan sebab takut kisi kereta terbabas, termasuklah dalam lekak-lekuk yang ada di sana tu, habis tak boleh keluar. Jadi saya pandu dengan berhati-hati. Tiba-tiba kisi nak tahu, di tepi saya ada perempuan sedang dalam keadaan bongkok, seolah-olah jalan sama laju dengan kenderaan yang saya pandu. Yang saya hairan, isteri saya yang nampak dulu. Para pendengar Ria 897. Isteri saya kata, Bang, dekat tepi abang apa tu bang? Bila saya tengok, ya Allah kisi, terperanjat saya. Benda tu sama laju dengan kenderaan dalam keadaan tunduk. Saya pun tekan minyak dan cuba pandu laju, tapi saya kawal kenderaan lah. Lagi laju, lebih laju dia ikut kenderaan saya. Sampai keluar, yang hairan, pandu sampai dekat pintu gerbang. Keluar dari Kopi Hill, benda tu terus nampak. Kesi saya nampak dia berhenti, tak ikut kami keluar, jauh dari kawasan tersebut. Setelah keluar, saya cari tempat yang tenang dan ramai orang. Saya pergi ke kedai stesen minyak. Kemudian beli air minuman, keluar dengan isteri, duduk di luar, tenangkan fikiran dan terbayang-bayang kisi. Wajahnya kami tak nampak, tapi seolah-olah ada benda ikut lari, sama laju dengan kenderaan yang saya pandu. Wah, itulah saya cari naas. Malam-malam hari masuk kubur, hairan Oh ya, saya ada terima kiriman email dari seorang pendengar, saya lupa siapa namanya. Beliau kirimkan email pada saya dan merupakan video yang beliau rakamkan, adventure di waktu malam lah. Kemudian dikatakan di Kopi Hill ataupun Bukit Brown yang beliau pergi tu, menaiki kenderaan, dan video dirakamkan menggunakan night vision ataupun night mode. Seolah-olah terlibat macam kain putih terbang. Sedikit nampaklah, saya pun nampak lihatlah tapi tak tahulah, mungkin tu agaknya cahaya lampu, boleh jadi mungkin daun, boleh jadi apa pun tak tahulah. Jadi bila dia slow motion kan, nampak benda tu macam ini berlaku. Rakaman ini baru saya terima 2 hari lepas kalau tak silap saya. Video tersebut lah, mungkin pemilik video tu boleh upload di Facebook dia dan teman-teman yang lain boleh tonton dan itulah. Dan saya terperanjat apabila dalam video tu mereka naik van tapi ada budak kecil, anak kecil dalamnya. Itu je, kalau boleh janganlah buat macam tu. Kalau nak pergi macam tu boleh, sendiri dewasa lah pergi. Anda bawa anak kecil kan, nanti mungkin menakut-nakutkan budak tu, seram sikit lah. Kalau tak ada orang jaga, tak apa, bawa anak kecil anda datang ke konti, saya jaga sekejap, jadi childcare center. Baiklah, apa jua anda nak lakukan? Mungkin anda ingin menikmati keindahan alam ni, waktu malam ni boleh, tapi jagalah keselamatan. Kalau mungkin, kata orang ni, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan nak diduga. Renung-renungkanlah. Berkongsi satu pengalaman kisi yang berlaku di rumah saya, dan saya periksa lagi sekejap. Ini dia. Rumah saya ni di Teluk Belanga. Dan Casey, pada waktu maghrib seringkali terdengar bunyi orang bersiul di rumah, di halaman rumah, khususnya di koridor rumah lah. Halaman rumah, rumah flat ada halaman rumah, koridor rumah saya rasa ada. Tapi kata Sheila, di koridor rumah saya seringkali terdengar waktu maghrib, kebelakangan ini dengar orang bersiul. Dan pernah beberapa kali bila anak saudara saya datang bermalam di sana, dan dia terbangun di waktu malam dengar bunyi orang bersiul, dan pada waktu itu dia cuba buka pintu dan menjenguk keluar
apabila dia terperanjat, sebelah rumah saya ni adalah rumah orang Melayu kita lah, tapi kami jarang bertegur sebab jarang berjumpa. Kata anak saudara saya keesokan paginya bila dia berjumpa dengan saya lah, dia kata semalam-malam dia dengar orang bersiul. Jadi saya kata jangan tegur, buat bodoh sudahlah. Benda ni cik pun dah biasa dengar. Semalam katanya namanya Jujul, Jujul buka pintu dengar orang bersiul. Bila dia kata tu, saya terperanjat. Saya tanya, kenapa kau buka pintu? Tak adalah, daripada tadi dengar orang bersiul. Siapa yang bersiul? Terperanjat. Cik, bila Jujul buka pintu, ternampak ada orang, makcik tua ni sedang duduk menyangkung depan rumah jiran sebelah. Habis saya tanya, makcik tua tu duduk depan rumah sebelah tu, pintu buka tutup, pintunya tertutup. Dia betul kan nampak ni? Betul. Jadi dia mati-mati kata betul. Dan lat beberapa hari bunyi siulan tu dah tak ada, dah henti. Anak saudara saya pulang ke rumahnya, kemudian 2-3 hari tu bunyi tu datang kembali. Waktu yang sama saya bangun malam, saya terdengar. Saya pun cubalah pergi teropong daripada lubang pintu. Terperanjat kisi, makcik tu betul-betul berdiri depan pintu, nampak matanya terbeliak tengok saya. Saya sampaikan terduduk jatuh. Menakutkan, memang menyeramkan. Sejak malam tu lah kisi, bila dengar bunyi bersiul pun saya tak tegur, saya tak cakap apa-apa, saya buat bodoh. Yang hairan, anak saudara saya dengar, dia tegur bilang saya pun dengar. Tapi suami dengan anak saya langsung tak pernah cakap tentang mereka dengar bunyi siulan di koridor rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Sheila yang menetap di Teluk Belanga. Yang ini ada pengalaman nampaknya daripada nama dia macam nama lagu Azura. Azura kata, Assalamualaikum Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Saya ingin berkongsi lah Kisi pengalaman saya di rumah Ang Mo Kio. Saya sementara ini duduk di rumah makcik saya. Rumah makcik saya rumah tingkat atas, tingkat 12 di Ang Mo Kio. Dan kadang-kadang bila saya balik kerja lewat lah, sebab saya ni bertugas di F&B, salah sebuah restoran lah di Singapura. Dan selalunya restoran ni akan tutup sekitar pukul 10 malam. Jadi 10 malam tutup, campur kena buat closing dan sebagainya. Pukul paling-paling 10.45, campur saya naik MRT sampai rumah nak dekat 12 tengah malam. Jadi waktu tugas saya tidak menentu. Saya bertugas shift, ada shift pagi, ada juga shift petang. Kalau saya shift petang, balik malam. Jadi yang menakutkan saya ni, bila saya shift petang balik malam, sebab saya kena tinggal rumah makcik saya, ibu dengan ayah saya ni kena balik kampung menguruskan sesuatu. Jadi apa yang berlaku, kata Azura, bila saya balik tu Kisi, nak hampir-hampir 12 tengah malam di rumah makcik saya di kawasan Ang Mo Kio tingkat 12, saya seringkali rasakan macam belakang saya ni ada orang ikut. Tak kali saya pusing, kata Zura, saya tak nampak apa-apa pun, tapi rasakan memang Kisi ada orang ikut saya dari belakang. Jadi oleh kerana saya teringat pesanan arwah nenek, kalau kita rasa takut, kita harus berhenti dan baca surah Al-Baqarah. Ayat ni ada keluar semua dari ni sampai ni lah. Jadi saya berhenti seketika, saya baca, tak kuat, cuma lafazkan sedikit untuk saya dengar sudahlah. Kemudian bila saya dah baca tu, saya dengar bunyi yang lebih menakutkan dan campur dengan bau wangi sangat. Oleh kerana saya dah tak sedap hati, saya terus jalan dengan segera pergi ke lift. Dan Kesi, ketika itu pula lift tak sampai tingkat 12. Lift ni hanya sampai di tingkat 11 saja. Jadi terpaksalah naik satu tangga. Katanya di sini, bila saya naik satu tangga Kesi, sedang saya naik atas, tiba-tiba saya tergerak hati nak pusing belakang. Alangkah terperanjatnya ternampak seorang wanita sedang ikut saya dari belakang dalam keadaan merangkak. Bila saya nampak, saya terus terpekik sekuat-kuatnya, sebut nama makcik saya berkali-kali lah, meminta tolong macam orang gila, sampai jiran sebelah Cina ni keluar. Bangun tengok kenapa, fikirkan ada pencuri. Saya menangis Kisi, dah tak ada sikap malu lagi. Saya terus buka pintu, makcik saya keluar, memeluk saya menggigil ketakutan. Dia bedekkan cerita, di sini kata beliau, rupa-rupanya di kawasan blok yang sama rumah makcik saya di kawasan Ang Mo Kio, tak nak sebutkan blok mana lah ya. Dikatakan di sini ada tingkat 3 ni, seorang makcik ni yang dikenali sebagai Tok Bomo ataupun dukun.
dan dia ada memelihara benda-benda ni lah. Dan bila malam hari tu dia lepaskanlah barang-barangnya berleluasa dekat kawasan yang makcik saya tinggal sampai saya diganggu. Casey, sejak malam tersebut, saya kalau bertugas malam, saya takkan balik rumah makcik saya, malah saya balik rumah saya sendiri lebih selamat. Itulah pengalaman saya, Casey. Tolong sebarkan. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12.